968. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis datang kepada Nabi Musa alaihi salam yang sedang bermunajat kepada Allah. Maka ditegur oleh malaikat, apakah yang kau harapkan daripadanya dalam keadaan yang seperti ini? Jawab iblis, saya mengharap sebagaimana harapanku dahulu pada ayahnya ketika masih di syurga. Jadi disebut di sini ceritanya iblis ni dia datang kepada Nabi Musa alaihi salam yang sedang bermunajat pada Allah Ta'ala pada masa itu. Maka malaikat tegur siapa dia? Tegur iblis, bukan tegur Nabi Musa. Iblis mari nak kacau Nabi Musa yang sedang berdoa kepada Allah. Jadi bila malaikat tengok iblis nak kacau Nabi Musa AS, maka malaikat pun dia kata apa benda yang awak nak lagi? Dalam keadaan Nabi Musa berdoa ni, nak kacau apa? Maknanya maksud dia apa dia? Maksud malaikat ni, dia kata tak ada harapan dah awak nak kacau dia tengah dia berdoa ni. Tengah doa ke, tengah sembahyang tahajud ke apa benda. Jadi iblis jawab, dia kata tengah berdoa ni kecil. Nabi Adam tu duduk dalam syurga dah, aku boleh keluarkan dia. Itu maksud dia. Jadi nak beritahu kepada kita keupayaan iblis ini untuk menyesatkan kita. Dikira lagu ni, dikira selagi mana kita ada nyawa, selagi itu dia akan bekerja. Dia punya point di kat situ. Bukan kata selagi mana kita tak semayang, selagi itu syaitan iblis akan sesatkan kita. Tak ada. Tengah semayang tu, mari semayang berjemaah subuh, orang lain tak mari, kita mari. Kita ingat kau okey dah, alhamdulillah, dah ditackle lagi. Dia akan usik lagi, dia akan geletek lagi hati kita supaya mari tu jadi kosong, tak dapat apa pun di sisi Allah Ta'ala. Tengah malam buta pun tak ada orang. Tengah malam buta, dengan mengajinya, dengan baca apa tu, dengan semayang tahajudnya, dengan berzikir lagi, tak ada siapa pun tengok. Bini kita pun tak tengok. Pun syaitan gila di situ. Jadi dia jawab satu jawapan yang bila malaikat tegur dia tu, dia bagi satu jawapan, malaikat tak boleh nak kata apa. Dia kata Nabi Musa berdoa, aku nak digoda dia ni. Engkau kata nak buat, nak goda buat apa lagi? Kau berdoa dah ni. Dia kata ingat tak, Nabi Adam alaihissalam duduk dalam syurga bukan kau berdoa. Ending apa ni, tempat yang terbaik dalam syurga. Nak apa ni, nak semayang tahajud ke, nak baca Quran, nak sedekah banyak pun, dia kejar tu lah pun. Bila Allah Ta'ala dah letak dalam syurga, apa ni, Nabi Adam berada dalam syurga, aku boleh keluarkan dia daripada syurga. Pelik apa setakat berdoa. Baik. Dan bila tiba waktu sembahyang, maka iblis menyebarkan tenteranya untuk pergi kepada orang-orang yang akan sembahyang, untuk melalaikan mereka dari sembahyang ada kalanya, supaya mengakhirkan sembahyang. Maka jika tidak dapat, maka supaya tidak khusyuk dalam rokok, sujudnya dan bacaan. Jika tidak dapat, maka diingatkan kepada kepentingan dunia. Dan maka jika tidak dapat lagi, maka syaitan itu diikat oleh iblis dan dibuang ke laut. Sebaliknya jika dapat berjaya, maka dimuliakan oleh iblis. Baik. Hak ni perenggan ini, dia cerita iblis ni, orang bila nak disembahyang, dia hantar tentera dia, syaitan, iblis, apa semua sekali nak disembahyang. Bila time masuk waktu sembahyang, nombor satu sekali, tugas kamu semua ialah masuk dalam hati manusia hak sembahyang. Hak tak sembahyang, settle masalah. Maknanya kalau ada 100,000 orang di Gombak ni,
Hak semayang ni katakan 50,000, hak tak semayang 50,000. Settle masalah iblis untuk 50,000 orang. Tak payah fikir lah tu, memang kau dah tak semayang. Dengarlah azan dekat apa ni, rumah dia dekat dengan masjid ke apa benda. Tak tanggi semayang. Bukan setakat tak semayang. Okey, hak kita kena fikir ialah orang hak nak semayang. Nombor satu, hak semayang ni kita geletek dia, kita cuba letak dalam fikiran dia, tak apa, lambat lagi habis. Waktu zuhur habis pukul 4:30 lebih kurang. Kalau kamu semayang 4 suku pun okey lagi. Tuhan ini ayat sedap tuan-tuan. Hak iblis duduk masuk, duduk bagi orang bisikkan dalam hati kita, semua yang sedap-sedap lagi. Apa benda nak gaduh sikit. Awak pun kan kerja di Kelang Kabut, Kelang Kabut, asal apa zuhur pun habis pukul 4:30. Kalau awak semayang 4:20 pun dah lagi. Tapi tak apalah, semayang pukul 4. Dibagi ayat tu, kita pun tewas semayang pukul 4. Tiap-tiap hari. Tak apa. Dan memang ada jenis manusia, ada kerja ke, sibuk ke tak sibuk kalau benda, dia semayang lambat. Selesai masalah iblis. Okey, tak apa. Ada hak jenis apa ni, geletik lagu mana pun tak ada. Masuk waktu dia semayang. Tak apa, syaitan kata tak apa. Kita bagi hak expert bahagian, dia semayang awal tak apalah. Masa dia semayang tu biar dia tak faham apa benda. Ni memang kena kita ni. Kita semayang tuan-tuan tak tahu, tiba-tiba sudah habis dah Fatihah. Ini yang dimasukkan. Masa rokok tak tahu apa benda. Sebab tu saya sebut, bila kita baca Fatihah, baca slow-slow, biar boleh tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Masa berhenti ming tu, tarik nafas. Lain, tuan-tuan boleh rasa dia punya zuk dia, asyik dia. Dengan kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman, tarik nafas juga, tapi orang panggil tak ada ingat apa benda, terus sambung Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Orang panggil mengah, tak ada mengah. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, tuan-tuan boleh rasa? Boleh. Tak payah tunggu semayang. Sekarang kalau kau buat, tuan-tuan buat pun dapat rasa benda. Dia lain, rasa khusyuk tu mari. Sehingga kita rasa sayang untuk nak berhenti semayang. Maknanya bila kita habis semayang, kita akan merindui untuk semayang yang seterusnya. Habis semayang zuhur dengan cara yang orang panggil tahu apa yang kita baca, ya tak, rasa khusyuk, sedap, seronok. Kita tak sabar nak menunggu semayang sah. Itu dia. Jadi sebab itu di sini Iblis kata, dia kata tak apa, pergi semayang. Aku suruh dia lewat, aku minta dia lewat, bisikkan dia supaya lewat dengan hujan yang sedap. Tapi iman dia lebih kuat, dia pergi semayang awal. Berjemaah lagi, tak apa. Dia tengah-tengah sembahyang tu, aku bagi dia tak ingat apa benda, tak tahu apa benda yang dia baca. Jadi sebab itu tuan-tuan coba Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Stop. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Stop. Tarik nafas. Tukar nafas baru orang panggil. Tukar nafas tu biar kita tahu apa tu tukar nafas. Dia tahap tu. Jangan tukar nafas tu jenis spontan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tarik nafas supaya kita boleh ucapkan yang kedua. Tarik nafas tu supaya boleh ucap yang kedua. Tapi ni tarik nafas yang penuh sedar. Cuba tuan-tuan buat pelatih, cuba tengok dia kedah saya kata ni. Dia akan meletakkan diri kita ni berada dalam situasi yang cukup seronok sembahyang. Okey. Jadi dikata pergi sembahyang, ada kalanya supaya mengakhirkan sembahyang, maka jika tidak dapat, maka supaya tidak khusyuk dalam rakaat dan sujud dan bacaannya. Kalau tak dapat juga dikata, maka dia akan ingatkan kepada kepentingan dunia. Kadang-kadang baca khusyuk cantik dah elok, tetapi mari juga duk layan masalah dunia kita.
Maka jika tidak dapat, maka hukuman kepada tentera dia ialah dibuang ke laut. Sebab itu dalam bulan Ramadan pun diikat-ikat campak ke laut. Pengalaman orang ke laut kata, pengalaman orang ke laut kata ni, tak tahu betul ke tak. Maksud orang ke laut ni ialah nelayan. Dia kata nak tengok hebat ke tak orang tu sembahyang, pergi ke laut. Kalau dia boleh sembahyang masa dia duduk di laut, memang dia terror. Duduk di laut. Wallahu alam, atas dasar apa dia? Mungkin pertama, syaitan banyak di laut, seperti yang kita baca. Yang kedua, kesulitan berada di lautan walaupun dalam kapal. Kesulitan dia. Maka dia kata di situ kita boleh tengok orang tu hebat ke tak dari sudut sembahyang. Ini orang yang pergi ke laut dan orang yang bagus lah. Dia kata memang, dia kata pergi ke laut boleh tahulah orang tu hebat ke tak sembahyang. Hatta kalau kita tengok dia duduk di darat ini, dia kata memang terror lah buat sembahyang. Sembahyang berjemaah lagi, tiap waktu lagi. Tapi kalau dia pergi ke laut belum tentu. Belum tentu. Dengan kesukaran dia, tak tahulah, dia kata lemah badan dia. Badan jadi lemah, tak ada semangat nak buat. Wallahualam, saya pun tak pernah pergi ke laut. Firman Allah Subhanahu wa taala, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Yang bermaksud, kemudian aku ragukan mereka terhadap janji-janji akhirat. Dan aku gemarkan kepada mereka dunia sehingga mereka berasa sudah tenang di dunia, dan aku ganggu mereka dari urusan taat, dari urusan maksiat. Saya tak betul terjemahan dia. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan palingkan dia, aku akan usahakan dia supaya jangan ikut jalan lurus. Terjemahan dia tak betul sikit. Aku akan merintangi mereka daripada jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Lepas tu dia kata, lagu mana cara aku nak suruh dia jangan ikut jalan yang betul? Cara dia lagu mana? Dia kata, aku bagi belakang. Aku mari ikut apa dia, ikut depan, ikut belakang, kiri kanan, semua aku kepung dia. Dan di dalam bab ini ditafsirkan oleh para ulama, depan belakang ni dikata maknanya dari sudut ibadat, ikut dunia pun dia mari, semua dimari ikut anak bini kita, supaya dia goda dengan apa ni, dengan apa ni, dengan sembahyang pun dia goda. Awak tak apa dia. Tapi sembahyang tu sendiri, ada orang sembahyang seperti saya sebut, dia tu sendiri dia tidak tahu ilmu tentang sembahyang. Dan ilmu berkenaan dengan sembahyang ini, kita kena ada ilmu tu kena belajar. Sebab di sana ada orang yang sembahyang, dia suka sembahyang. Sebab tu iblis bila dia tengok orang sembahyang dengan orang yang tidur, alim yang tidur dengan sembahyang tapi tak ada ilmu, dia kata, aku takut awak tidur tu. Aku dah bimbang benar, takut awak tidur tu, katalah dia tidur alim tapi dia tidur, katalah waktu zuhur, khairullah, sebelum zuhur. Lepas tu ada orang mari sembahyang, nampak banyaklah sembahyang. Iblis kata, aku takut awak tidur tu, takut awak tidur tu sedar tengok kawan tu sembahyang tak betul, waktu je tak betul, dia langgar habis. Lepas asar pun sembahyang juga sunat, sembahyang sunat, apa ni, sembahyang sunat lepas asar. Orang alim tak sembahyang. Jadi aku takut orang alim tu sedar, tengok engkau sembahyang apa 2 rakaat ni. Selepas, katalah lepas asar tu dia duduk baca Quran, lepas tu sembahyang sunat contoh. Jadi orang alim kata sembahyang sunat lepas asar tak ada, tak boleh. Jadi iblis kata, aku takut awak tidur tu, faham tu. Jadi dalam bab inilah maka syaitan
Dia tak kisah orang nak sembahyang, tapi kalau boleh aku nak dia ada sembahyang tanpa ilmu. Jadi sebab tu yang ini saya selalu sebut, bila kita sembahyang, Fatihah nombor 1 yang kita kena cek. Fatihah nombor 1 yang kita kena cek, betul ke tak? Baik. Pada ayat lain, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak Adam, jangan kamu terkena fitnah daripada godaan syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan ayah kamu daripada syurga. Syaitan ini dia boleh keluar. Dia pernah, kehebatan syaitan, dia pernah mengeluarkan ayah kita Nabi Adam alaihissalam daripada syurga. Duduk syurga dah dia boleh buat keluar. Tuan-tuan fikir sendiri lah. Jadi di sini, dan yang dikeluarkan itu pula bukannya kita, bukan orang biasa. Bukan orang biasa hak Tuhan takdirkan masa tu masuk dalam syurga. Buat 2-3 orang manusia masuk dalam syurga. Bukan orang biasa. Ni orang yang Allah Ta'ala buat itu nama dia Nabi. Nabi apa dia? Nabi Adam. Lepas tu duduk dalam syurga. Jadi artinya orang yang duduk dalam syurga itu Nabi dah. Syaitan boleh buat keluar Nabi walaupun dia duduk dalam syurga dan dia tu Nabi. Itu hebat syaitan. Jadi kalau kita fikir lagu tu tuan-tuan, jadi kita ni nak mari masjid tadi pun kita beringat dengan syaitan. Sebagaimana kita beringat bila nak balik kampung hari ni ke semalam pun beringat supaya kita jangan accident orang. Kalau boleh lagu itulah kita dengan syaitan. Bawa kereta tu beringat jangan orang langgar kita ataupun kita langgar orang. Itu maknanya orang yang jenis cermat dalam pembawaan kereta, memandu kereta. Buat kerja, masak apa benda beringat. Ingat ke pisau. Jangan sampai ke toilet terhirup pisau darah. Maka kita pun bila celik mata ingat pada apa dia? Musuh kita. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan syaitan itu sebagai musuh. Ingat bila makan gaji kadang-kadang ada peluang nak terima rasuah, ingat bukan setakat habis jahanam aku masuk dalam neraka, aku bagi makan minum pada anak bini aku. So tertahan daripada terima rasuah. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji bersifat kedekut. Baik. Hak ni syaitan, antara benda yang syaitan buat, dia bayangkan dalam fikiran kita, kalau kamu buat lagu ni kamu akan miskin, kamu akan apa-apa. Terutama sekali dalam bab sedekah dia kata di sini. Maka syaitan dia akan suruh kamu buat benda yang keji. Keji tu apa dia? Benda keji ialah kedekut. Dan memang kedekut serang habis. Tak ada siapa yang tak kena. Jangan duk kata maknanya selamatlah tok gurunya, ustaznya, tok imam, tok bidan. Dah. Kadang-kadang hak ni, hak taraf gatas ni lagi kuat. Syaitan duk pegang. Supaya kamu baca je kitab. Kamu suruhlah baca sampai ayat apa ni bab sedekah tu. Kamu cerita bab sedekah sampai kamu menangis tak apa. Tapi lepas tu kamu sendiri pun kamu tak payah buat, biar orang lain buat. Orang lain buat tu kamu dapat pahala. Settle masalah syaitan untuk bab ustaz ke untuk guru. Selesai. Jadi orang lain pun boleh jadi tak buat. Jadi kita sebagai yang duduk baca kitab ni pun tak buat, yang orang lain pun tak buat. Ini bab apa ni yang dikatakan syaitan menggambarkan kemiskinan. Dan dia suruh kita melakukan perbuatan keji, itu bakir. Sebab itu untuk yang bab bakir ini, nak lawan bakir ini, lawan bakir apa dia? Dermawan, pemurah. Maka Allah Ta'ala angkat darjat orang yang pemurah, dermawan ini dengan sedekahnya bagus apa semua. Tak kira lah banyak ke sikit, maka Allah Ta'ala angkat darjat dia sehingga Allah Ta'ala offer sikit. Hak lain yang aku suka sangat jangan dibuat. Jangan dibuat amalan itu melainkan waktu senyap-senyap. Tapi bab sedekah ni oleh kerana dia tolong orang, melibatkan orang ramai, tak apa kau nak cerita ke orang ke ataupun nak tunjuk depan orang ke, asalkan kau jaga hati kau. Tak ada apa. Nak buat senyap-senyap pun boleh, terang-terangan pun boleh. Ini bab sedekah. Baik, satu. Yang kedua,
Syaitan juga menggambarkan kemiskinan supaya jangan buat kerja agama. Saya baca ada satu tulisan daripada satu orang perempuan, mak dia mati semalam. Semalam atau kemarin dulu? Semalam kemarin dulu itu. Dia budak tu dia masuklah dalam WhatsApp grup kita orang. Mak dia mati. Dia orang Sabah. Ya. Dan ini cerita dia lah. Cerita dia tu saya keluar mata lah. Mak dia mati, dia daripada Malaysia. Dia balik Sabah pukul 6.45 pagi semalam. Tapi mungkin dalam kapal terbang tu dia tulis kisah dia. Ya. Dia graduate punya orang. Masa graduate punya orang dan gaji pun agak mahal. Tetapi dia mengambil keputusan untuk bekerja untuk Islam. Bekerja untuk Islam. Jadi dia cerita, dia kata dia jumpa mak dia. Dia kata, mak saya nak berhenti kerja lah, tak nak makan gaji. Jadi saya nak terlibat dengan kerja-kerja yang apa ni, yang dikatakan kerja Islam lah, kerja agama. Dan dia pun kebetulan Allah Ta'ala tidak takdirkan kahwin lagi, sehingga kini. Jadi dia cerita ke mak dia, mula-mula menghadap mak dia diam, dia kata. Dia cerita tu, dia pandai cerita olahan dia, ya. Tapi cerita betul lah. Mak dia diam, tanya, kau nak kerja apa? Dia pun sebutlah kerja dengan organisasi yang apa ni, yang bersifat jemaah Islam. Lepas tu dia tanya pula, berapa nak bayar gaji? Dia pun jawab 1,000. Mak dia kata terdiam lama bila dengar 1,000. Dah gaji 5,000 dah, nak ambil 1,000. Jadi dia cerita lah, maknanya saya rasa saya nak nafkahkan diri saya ni untuk perjuangan Islam. Jadi mak dia lama diam, dia kata dia rasa macam mak dia tak reda. Jadi dia pun tersangkut juga. Dia rasa nak yalah, dah dia pun tak kahwin, single, ya. Jadi dia rasa nak terlibat dalam perjuangan Islam. Dia nak nafkahkan diri dia untuk fisabilillah. Akhir sekali dia kata dia terlintas, dia kata Tuhan bagi idea untuk nak convince mak dia, ya. Untuk convince mak dia supaya mak dia redha dengan dia. Dia kata ginilah mak, ya, anak mak 6 orang, semuanya okey belaka. Alangkah baik kalau mak sedekahkan saya ini untuk Islam, sekurang-kurangnya bekalan untuk mak, ya. 5 orang kerja, saya seorang kerja untuk Allah Ta'ala. Lagipun saya tak ada tanggungan, saya perempuan, jadi biarlah saya, dan bila saya nafkahkan diri saya untuk fisabilillah, Allah Ta'ala tidak ambil saya terus dengan mak ada, tak ada masalah. Bukan maknanya saya putus dengan mak apa, tak ada. Saya akan balik, perlu balik saya balik, ya. Jadi itu tak ada masalah. Jadi cuma satu saja, iaitu saya mungkin pendapatan kecil, tapi saya tak ada tanggungan. Jadi bila kena ayat tu, mak dia pun terfikir kot. Dia kata, mak dia pun tak apalah, dia kata engkau pergi, buatlah kerja, mudah-mudahan mak pun dapat juga bahagian. Jadi dia pun tak dapat. Dan memang lama dia tu, memang saya pun tahu dia lama buat kerja amal, kerja dakwah. Ada aja benda orang panggil yang patut dia pergi tolong, dia pergi tolong, terlibat dengan misi kemanusiaan, ya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, mak dia mati pada hari Jumaat. Ialah semalam hari Jumaat, malam tu dia mati. Maka disembahyangkan di Masjid Sandakan, masjid daerah, ya, pada hari Jumaat. Orang ramai, ya. Jadi ini yang dikatakan rezeki Allah Ta'ala kepada mak dia. Tapi untuk dia tuan-tuan, nak ceritanya kes dia RM1,000 tuan-tuan. Payah. Daripada gaji dah RM1,000, RM5,000, nak ambil hak RM1,000, ya. Syaitan duk main depan mata, ya. Duk main depan mata. Sebab itu tuan-tuan,
semasa kita belajar ini banyak boleh tanya budak-budak sekarang. Budak-budak sekarang ke yang dulu ke zaman saya dulu masa belajar di universiti tu okey, usrahnya, tamrinnya apa benda. Bila kita habis belajar nanti satu orang buat kerja agama tak apa kita support. 20 orang keluar RM50 seorang dapat dah RM1,000. Kita bagi kepada hak nak kerja agama ni. Ataupun 40 orang dapat RM2,000. RM50 seorang ada 40 orang. Dapat maknanya taja bela dan bantu satu orang petugas khas untuk agama. Maknanya kita bagi RM2,000. Ingin cerita budak-budak sekarang pun saya yakin macam tu juga. Tapi bila balik Malaysia nya atau bila habis mengaji tuan-tuan, benda tu tak ada dah. Tak ada. Gaji dah 4-5 ribu pun nak keluar RM50 pun tak boleh. Ustaz belaka. Bila tanya boleh tak maknanya keluarkan untuk sahabat kita ni, dia full time, dia duduk pondok, tak ada gaji, tak ada kenaikan gaji. Dia jaga pondok, tak keluar tuan-tuan, RM50 pun tak keluar. Hak tu satu. Ni hak nak bagi RM50 dah ada dah. Starting 2,000 naik 2,500, 3,000, 4,000. Mana janji dulu yang nak bagi RM50 berkali RM500? Baca kitab lain, amalan lain. Dengar baca kitab pun lain, keluar lain, bab lain. Itu hak nak bagi, berasa RM50 tu besar, tak ada guna, tak ada pasal nak bagi dia. Mungkin lagu tu lagu syaitan mari. Tak ada sebab aku nak bagi dia RM50. Dah dia setuju nak buat kerja tu. Yalah pengorbanan dia lah. Tak boleh makan ke, Tuhan bagi pahala. Syaitan akan bagi ayat tu kepada orang yang janji nak bagi RM50. Sebab itu akhir sekali tak ada orang yang nak wakafkan diri dia untuk agama akhir-akhirnya. Kecuali kalau dulu hebat. Hebat dulu Allah Alam, mungkin hebat orang dulunya. Bila habis ngaji tu tak ada tempat lagi. Dah tak ada sijil. Dia tak buka pondok boleh jadi. Tetapi kehebatan orang dulu, dia balik daripada Mekah ke apa benda belajar, dia buka pondok. Betul, satu sudut dalam bab ini kita respect pada orang yang boleh buka pondok, pusat pengajian. Kita jangan hina dia. Naklah kita yang ada ilmu agama juga sama dengan dia, kita tak berani nak buka pondok. Dia berani. Cuma bagi kita yang tak buka pondok ini, sama ada kita ustaz ke ataupun tidak ustaz ke, kita bantulah dia. Sebagaimana orang zaman dulu yang tak mengaji tinggi pun dia boleh bantu untuk guru pondok. Yang buka pondok untuk nak mengajar orang supaya jadi baik. Walaupun dia penoreh getah, penanam padi, pesawat, tapi dia boleh bantu. Duit mungkin tak ada, bagi beras pada tok guru. Lepas tu jual getah sikit, maknanya niat dah ni 10 batang ni aku nak bagi pada tok guru. Tak ngaji tinggi pun tapi keikhlasan dia ada. Kuliah tak ada, jarang dengar gitu. Jadi sebab itu tuan-tuan, keikhlasan kita ni dia boleh menewaskan syaitan. Itu saja kejujuran kita. Kita mengajar dengan jujur, ikhlas apa benda, kita akan berjaya menewaskan syaitan. Apa yang kita ajar kita akan buat pelan. Boleh buat sikit kita buat sikit, tak boleh buat sikit, apa tak boleh buat banyak buat sikit. Hak mana mendengar pula, maknanya kalau jujur mari nak dengar ni untuk amal, insya-Allah Tuhan buka. Ikhlas itu yang penting. Tapi kalau mari tak ada kerja benda nak buat, aku mari. Habis. Duduk di rumah tak ada gunanya, kalau lepas sembahyang duduk baca surah apa terlelap, tak pergi masjid surau. Tak ada apa, tak ada benda yang tuan-tuan dapat. Baik. Dalam ayat yang lain sikit. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh kamu betul-betul. Allah Ta'ala kata. Kerana itu kamu perlakukan dia sebagai musuh. Lepas tu kalau dah aku cakap syaitan ini musuh kamu, aku cakap ni bukan apa, sebab syaitan tak nampak. Bila tak nampak, aku kena cerita syaitan. Syaitan tu ada. Kalau aku cerita syaitan ni musuh kamu, lepas tu dia ada, tak payah aku ulang banyak kali dalam Quran. Cukup cerita sekali syaitan tu musuh kamu. Mana dia? Tu dia, lembaga besar. Atau pattern ni
syaitan musuh kamu. Lepas tu dalam apa tu An-Nas, qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas, sampai akhir cerita lagi bab syaitan, macam mana dia goda kita. Banyak ayat yang menceritakan tentang macam mana operasi ya, yang dibuat oleh syaitan. Supaya apa dia? Supaya kamu yakin syaitan adalah musuh. Sampai kamu yakin betul-betul, maka kamu kena jadikan dia sebagai musuh. Itu je Allah Ta'ala kata. Itu yang saya sebut, bila kita tahu pisau ni tajam, maka fattakhidhu, ingat, ambillah dia ingatan bahawa pisau tu tajam, dan dia akan dia syak apa ni, dia tajam, dia akan boleh menghiris tangan kamu kalau kamu tak berhati-hati. Syaitan oleh kerana dia musuh kamu, nak sesatkan kamu, nak suruh kamu buat benda tak baik, maka kamu biar kalau boleh syaitan tu depan mata kamu. Di mana pun ingat syaitan, bukan pada ingat syaitan ni macam ingat kat kuda. Ingat syaitan sentiasa akan menggoda kamu. Duduk di rumah pun, balik di rumah nanti pun macam tu juga. Kerja syaitan dalam rumah pun ada. Kita habiskan masa, sepanjang masa depan TV, banyak masa dengan TV. Tengok pula cerita yang ialah yang tak sesuai lah, yang tak patut. Balik di rumah sepatutnya Allah Ta'ala kata kamu pandang isteri kamu dengan penuh kasih sayang. Syaitan kata buat dek je. Lepas tu ada benda sikit yang tak kena, kelahi. Bini pun terlalu lagu tu juga, duduk di rumah, tak ada tension apa pun. Suami ni kalau dia nak marah kamu, adalah munasabah. Dia pergi jabat, tanggungjawab lelaki cari makan. Lepas balik makan, dia bertanggungjawab pula dengan masyarakat. Dia terlibat dengan persatuannya, dengan masjidnya, dengan apa ni, AJK masjidnya, AJK tu macam-macam AJK. Duduk dalam AJK ni sakit kepala, hak ni pun sakit kepala juga. Balik-balik yang kenanya bini. Munasabah lah kan. Hak bini duduk rumah buat apa? Takkan ada salah sikit suami terus nak orang panggil nak provoke suami supaya berlaku kekecohan. Tapi kalau berlaku provokasi daripada, sama ada daripada isteri ke ataupun suami, maka itulah kerja syaitan dalam rumah je. Lepas tu dudang sikit, kelahi. Lepas tu kelahi, cerai. Habis, siang tanah pula. Bercerai maknanya dalam keadaan yang hanya terperangkap dengan provokasi yang dibuat oleh isteri, yang dijolok oleh syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.